Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan dan juga ustaz kami Ahmad Yuni. Hari ini saya dan kumpulan saya ingin membentangkan mengenai tajuk perbandingan antara klasifikasi ilmu antara Imam Al-Ghazali dan juga Aristotle. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Yusrina Alia Bidarni, kemudian Nurul Izzati, Alia Ayuni dan juga Fatia Adini. Pertama sekali ialah pengenalan. Jadi apa itu Islam? Islam merupakan satu bentuk ilmu pengetahuan yang menjadi penggerak utama untuk mencapai kehidupan yang baik. Ilmu ini diangkat tinggi kerana tanpa ilmu pengetahuan, segala perkara yang dilakukan akan menjadi kecundang dan juga kita tidak akan dapat mencapai matlamat kita, iaitu untuk mencapai keredaan Allah. Menurut Islam juga, ilmu pengetahuan adalah ukur tara yang tepat bagi membandingkan antara sesuatu individu lain. Ini kita dapat dipetik daripada surah Az-Zumar ayat 9, firman Allah yang membawa maksud, katakanlah adakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Ini membawa maksud kita dapat lihat perbezaan antara seorang yang berkata melalui ilmu pengetahuannya dengan seorang yang hanya berkata-kata kosong. Seterusnya kita akan sentuh sedikit biodata Al-Ghazali. Nama penuh beliau merupakan Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali atau lebih dikenali sebagai Al-Ghazali. Beliau merupakan seorang ilmuwan Islam, tokoh pemikir Islam dan juga seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang besar yang mendapat kesepakatan oleh para ulama sebagai al-mujadid. Al-mujadid itu membawa maksud seseorang yang diutuskan oleh Allah kepada umat di setiap awal kurun ataupun abad yang akan memperbarui atau memulihkan urusan agama pada abad itu. Nama panggilan beliau pula Abu Hamid. Beliau juga mempunyai gelaran lain seperti Hujatul Islam, Siraj al-Mujtahidin dan Zain al-Abidin. Menurut pandangan Al-Ghazali, kedudukan ilmu itu berasaskan keyakinan dan keimanan yang teguh. Seorang itu perlulah mempunyai ilmu juga wajib untuk mengamalkannya secara bermanfaat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya ialah biodata Aristotle. Aristotle merupakan seorang falsafah Yunani kuno yang karyanya menjadi amat penting untuk perkembangan falsafah barat dan juga teologi barat. Dari usia remajanya, beliau telah berangkat ke Athens, menggurukan dengan Plato selama 17 tahun. Plato juga merupakan seorang ahli falsafah Yunani kuno yang amat dikenali dengan kebijaksanaannya. Namun tetapi, pada 347 BCE, Plato telah meninggal dunia yang menyebabkan Aristotle membuat keputusan untuk mengembara dengan meluas, dan beliau telah berakhir di sebuah tempat bernama Makedonia. Di situ Aristotle telah berkhidmat sebagai seorang guru ataupun tutor peribadi bagi Alexander the Great. Menurut Aristotle, sesuatu ilmu itu perlu benar secara objektif, yang bermaksud fakta, secara subjektif iaitu juga terlibat sedikit dengan emosi. Kunci utama harus diketahui dan keperluan hubungan antara sebab dan akibat harus dipersepsikan. Jadi itulah pandangan Aristotle mengenai konsep ilmu. Jadi untuk kertas ini kami telah mempunyai 4 objektif kajian, iaitu yang pertama adalah untuk mengkaji dengan lebih mendalam mengenai erti ilmu dari beberapa perspektif, iaitu daripada perspektif Islam dan juga Barat. Seterusnya adalah untuk mengkaji mengenai klasifikasi ilmu yang dikemukakan oleh kedua-dua ahli falsafah yang terkenal, iaitu Al-Ghazali, seorang falsafah ilmuwan Islam, dan Aristotle, seorang falsafah Yunani kuno Barat. Objektif yang ketiga ialah untuk membincangkan perbezaan pandangan bagi klasifikasi ilmu Al-Ghazali dan Aristotle. Dengan objektif ini kita dapat melihat apa yang membawa beza pendapat dan pandangan daripada dua ahli falsafah yang
berasal daripada barat dan juga ahli falsafah yang menggunakan pandangan Islam. Akhir sekali adalah untuk membuat kajian terhadap pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi mengenai konsep dan klasifikasi ilmu Islam dan Barat. Objektif terakhir dapat dilakukan dengan bantuan metodologi kajian yang telah kami laksanakan. Nama saya Nur Alayuni binti Mafizal dan saya akan menerangkan bahagian saya iaitu perbezaan Imam Al-Ghazali dan Aristotle mengklasifikasikan ilmu. Ilmu ni dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab iaitu alima yang bermaksud mengetahui sesuatu atau perbuatan dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu yang sebenar. Manakala dari segi istilah, ilmu ni ialah segala pengetahuan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dalam bentuk ciptaannya seperti manusia. Seterusnya, perbezaan konsep ilmu dari segi Islam dan juga dari segi Barat. Ilmu ni kalau dari segi Islam merupakan gabungan ilmu dan juga agama. Kalau dari segi Barat, ilmu ni fakta yang tidak terkait dengan agama. Yang kedua, ilmu ni kalau dalam Islam dia berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau manakala dari segi Barat, ilmu ni fakta dia hanya boleh dilihat oleh panca indera zahir manusia. Yang ketiga, kalau dalam Islam, ilmu ni ialah teras pada sistem pendidikan Islam. Dan keempat, dalam Islam, Allah ialah sumber pengetahuan tertinggi dalam ilmu manusia. Kalau dari segi Barat, agama ni dianggap sebagai satu kepercayaan dan tidak dianggap sebagai ilmu. Seterusnya, cara Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu kepada 4 kelompok iaitu Mutakalimun, Falasifah, Batiniyah dan Sifiyah. Selain itu, Imam Al-Ghazali untuk mengklasifikasikan ilmu tersebut mestilah melalui 4 pertimbangan iaitu pembahagian ilmu teori dan ilmu praktik. Yang kedua, pembahagian ilmu hudri dan ilmu husuli. Ilmu hudri ni ilmu yang didapati secara langsung daripada Allah SWT, manakala ilmu husuli ini ialah ilmu yang dicari oleh manusia dan ilmu tersebut tidak akan lari dari kesilapan. Dan yang ketiga, pembahagian ilmu keagamaan dan ilmu akal seperti ulum syariah dan ulum al-aqliyah. Dan keempat, pembahagian ilmu fardu ain dan fardu kifayah seperti ilmu tauhid dan juga ilmu ibadah khusus. Seterusnya, cara Aristotle mengklasifikasikan ilmu. Dia mengklasifikasikan ilmu kepada 3 jenis iaitu ilmu meta, ilmu normatif dan juga ilmu gunaan. Ilmu meta ini adalah ilmu atau sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar iaitu seperti ilmu ketuhanan, keagamaan. Kalau ilmu normatif merupakan ilmu untuk membuat kritikan dan juga penilaian. Kalau ilmu gunaan ni berkaitan dengan isu-isu kehidupan seharian seperti alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Zaidi. Saya akan menerangkan perbincangan klasifikasi ilmu antara Imam Al-Ghazali dan juga Aristotle.
Al-Ghazali memperkenalkan dua kelompok besar ilmu, iaitu ilmu praktik keagamaan atau ilmu muamalah dan juga ilmu ruhiyah atau ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah berurusan dengan prasyarat memperoleh ilmu, manakala ilmu mukasyafah merupakan apa yang dibicarakan oleh Nabi secara singkat dan tersirat melalui kiasan. Yang pertama, sains merangkumi fizik dan juga sains esoterik yang berkaitan dengan kegiatan rohani. Seterusnya, Imam Al-Ghazali mengelompokkan ilmu menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain merupakan ilmu yang berkait dengan perintah dan larangan agama, manakala fardu kifayah merupakan ilmu yang penguasaannya wajib bagi suatu masyarakat Muslim tetapi bukan diwajibkan ke atas seseorang individu sahaja. Ilmu fardu kifayah pula terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah ilmu syar'iyah yang merupakan ilmu agama yang diambil dan berkisar tentang wahyu Allah dan sunnah Rasulullah seperti ilmu tafsir, hadis, usul fiqh dan lain-lain. Yang kedua ialah ilmu ghairu syar'iyah, iaitu bukan ilmu agama yang berasal dari pemikiran manusia, pengalaman serta praktik seperti ilmu kedoktoran, matematik, astronomi dan sebagainya. Dari sudut lain, Aristotle menyatakan bahawa falsafah ialah ilmu tentang kebenaran. Ini kerana tujuan atau maklumat falsafah adalah mengetahui hakikat sesuatu. Kehidupan sebagai ahli falsafah ialah kehidupan sebagai pengkaji dan penyelidik untuk mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran, ahli falsafah itu perlu berfikir dan mencari ilmu. Pelbagai disiplin ilmu yang berkembang dalam kalangan umat Islam pada dasarnya tidak boleh dipisahkan dari pengaruh peradaban dan keilmuan yang telah ada sebelumnya. Hal ini demikian kerana perkembangan ilmu pengetahuan merupakan satu perjalanan atau proses reformulasi terhadap pengetahuan dari peradaban sebelum kelahiran pelbagai disiplin ilmu Islam menjadi salah satu faktor luaran. Di samping faktor dalaman yang memang sedia wujud dalam dunia keilmuan Islam itu sendiri. Salah satu faktor kuat yang memberi pengaruh adalah dari tamadun Yunani melalui tokoh seperti Aristotle. Seperti mana yang telah dinyatakan, penyerapan ilmu mantik atau logik Aristotle dalam Islam adalah melalui penterjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, terutamanya buku-buku falsafah, mantik, matematik dan sebagainya. Hal ini berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Ja'far al-Mansur dan bertambah pesat lagi pada masa Al-Ma'mun. Khalifah Ja'far melantik Abdullah ibn Muqaffa' sebagai penterjemahannya. Melalui usaha penterjemahan ini, sedikit sebanyak membantu menyumbang umat Islam mempertahankan akidah mereka dengan menggunakan pendekatan logik ketika mereka berpolemik dalam masalah akidah dengan orang Nasrani dan Yahudi. Usaha penterjemahan tersebut secara tidak langsung juga melahirkan perinteraksian antara logik Aristotle dengan pelbagai disiplin ilmu tradisi Islam. Dalam hal ini, reaksi dan interaksi ilmu mantik pada setiap disiplin ilmu tidak hanya dilihat pada diri ilmu tersebut sahaja. Antaranya ialah golongan falsafah Islam iaitu ahli falsafah dan ahli logik yang telah menerima logik Aristotle. Mereka ini dikenali dengan nama Al-Syurah Al-Islamiyun Al-Rawakiyun. Manakala, golongan kedua ialah mutakallimun dan usuliyun yang awal. Golongan ini tidak menerima mantik Aristotle sejak awal tetapi tetap melakukan percubaan mengasaskan mantik Islamik yang tulen. Seterusnya, golongan ketiga ialah fuqaha ahli sunnah wal jamaah dan ahli fikir salaf. Golongan ini mengambil sikap keras menentang mantik Aristotle namun tetap menyertakan kritikan yang membina. Selama 22 orang telah menjawab soalan daripada kami, terdiri daripada 20 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Kami dapat simpulkan bahawa lelaki kurang menarik untuk menjawab soalan sebegini. Soalan pertama ialah, adakah anda percaya Allah akan memartabatkan golongan orang yang berilmu dan akan mengangkat darjat mereka dengan tinggi? 100% telah menjawab ya dengan soalan ini. Ini boleh dikatakan bahawa masih ramai orang yang percaya tentang ayat Quran pada surah Al-Mujahidah ayat ke-11. Allah berfirman bahawa Allah akan mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Soalan yang kedua ialah berapakah pembahagian ilmu yang diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali? Majoriti orang mengetahui tapi masih terdapat juga orang yang salah menjawab. Tapi tidak semua orang yang menguasai ilmu ini, tapi masih wujudlah orang yang mengetahui tentang tajuk ini. Okey, yang soalan yang ketiga, adakah agama Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah? Soalan ini dikatakan soalan biasa dan harus diketahui oleh orang yang beragama Islam. Berdasarkan jawapan Alhamdulillah, boleh dikatakan semua mengandung agama Islam yang benar dan tidak mengikut ajaran yang sesat. Setengah ajaran yang telah diubah dan berpegang hanya pada As-Sunnah tidak mempercayai ilmu Al-Quran. Dengan itu, kita perlu sentiasa berwaspada dengan setiap ilmu agama yang disampaikan. Soalan yang keempat ialah berikan satu contoh klasifikasi ilmu falsafah atau ilmu al-hikmah menurut Imam Al-Ghazali.
Terdapat banyak jawapan yang diberikan yang semuanya betul. Kebanyakan mereka menjawab ilmu teori dan ilmu praktik. Ilmu mantik juga boleh disamakan dengan ilmu praktik dan orang yang dapat menguasai ilmu mantik sangat hebat. Kami tertarik dengan satu jawapan iaitu Ihya Ulumuddin ataupun Penghidupan Ilmu Agama, iaitu merupakan satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah randa antara Syam, Jerusalem, Hijaz dan Yus. Kitab ini merupakan kitab yang paling terkenal dan berisi panduan indah antara fiqh, tasawuf dan falsafat. Ia bukan sahaja terkenal di kalangan kaum Muslim tetapi juga di dunia barat dan luar Islam. Bagi soalan yang kelima ialah apakah yang dimaksudkan dengan ilmu akal ataupun ilmu al-aqliyah. Bagi soalan ini, kebanyakan menjawab ilmu yang diusahakan oleh akal manusia dan terdapat juga yang memberi jawapan lain seperti ilmu yang dapat diperolehi daripada dengan memerhati dan mengkaji benda di persekitaran melalui panca indera, dan jawapan yang lain seperti ilmu yang berdasarkan akal atau dalil rasional seperti ilmu falsafah, matematik dan lain-lain. 1% jawapan yang diberikan benar dan beberapa orang dapat memberikan jawapan dengan baik, mungkin kerana mempunyai pengetahuan tentang ilmu ini. Jadi ilmu akal ini tidak mempunyai kesukaran untuk orang awam memberikan jawapan dan pandangan tentangnya. Soalan yang keenam ialah adakah anda dapat membezakan antara ilmu fardu ain dan ilmu kifayah? Bagi soalan ini tidak mempunyai kesukaran kerana biasanya pada zaman sekolah rendah lagi kita telah belajar tentang ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Bezanya antara kita masih mengingati sekarang ataupun kita dah lupa. Soalan yang ketujuh ialah senaraikan satu contoh bidang yang dikuasai Aristotle. Tidak ramai orang yang mengenali siapa itu Aristotle, dan jika mereka mencari jawapan kat Google, antara jawapan yang akan keluar ialah jawapan bidang sains dan falsafah. Tetapi sebenarnya Aristotle ni dia telah antara satu tokoh yang mempelajari hampir semua bidang yang telah wujud. Statement ini kami telah tulis sebelum kami tulis jawapan untuk memberi ilmu yang baru kepada si penjawab soalan. Jadi mereka mengetahui Aristotle ni bukan sahaja mahir dalam ilmu falsafah dan sains, tetapi banyak lagi bidang yang ada kat muka bumi ni. Soalan yang ke-8 ialah berapakah ilmu yang dibahagikan oleh Aristotle? Majoriti yang menjawab soalan ini betul, tapi ada juga yang salah kerana mungkin mereka tidak mengetahui tentang Aristotle. Tapi kami okey je sebab mereka masih cuba untuk menjawab dan tidak takut tidak takut ke kesalahan, kerana jika salah masih boleh ditegur dan boleh mendapatkan ilmu yang baru. Jadi tidak salah jika kita cuba untuk menjawab walaupun salah. Mengikut analisis, ramai 18 orang yang menjawab dengan benar dan mengetahui tentang pelbahagian ilmu yang dibahagikan Aristotle, iaitu dia mempunyai 3 bahagian, iaitu ilmu meta, ilmu normatif dan ilmu gunaan. Dapat lagi pembahagian lain yang lebih meluas tentang ilmu Aristotle ni. Terdapat 2 soalan untuk membezakan antara ilmu teori dan ilmu praktis. Soalan ini ditujukan untuk mengetahui adakah anda dapat membezakan antara ilmu teori dan ilmu praktis, kerana jika kami buat soalan adakah anda dapat membezakan ilmu teori dan praktis, mesti semua jawab ya. Jadi kami cuba untuk mengolah soalan dengan memberikan contoh dan anda tentukan sendiri yang mana ilmu teori dan ilmu praktis. Kami dapat menganalisis bahawa ramai yang lebih memahami ilmu praktis berbanding ilmu teori. Mungkin kerana ilmu praktis lebih mudah untuk difahami berbanding ilmu teori, sebab ilmu teori ni di mana Aristotle menilai baik dan buruk antara setiap tindakan yang diambil olehnya. Jadi Aristotle lebih kepada teori yang didapati oleh dirinya sendiri, jadi lebih sukar untuk kita memahaminya. Kesimpulannya, setelah dianalisis perbandingan antara klasifikasi ilmu Aristotle dan Al-Ghazali, maka benarlah bahawa terdapat beberapa persamaan dan perbezaan antara mereka berdua. Hasil kajian dan penulisan ini dapat memberi impak kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil manfaat dan mempraktikkan apa yang diperoleh melalui perbincangan dan perbandingan mengenai konsep persahabatan Aristotle dan Al-Ghazali ini, serta melakukan satu perubahan ke arah lebih positif bagi menjadi seorang sahabat yang sejati dan lebih sempurna setelah mengetahui beberapa kategori sahabat yang wujud di dunia ini, seperti mana yang telah dijelaskan tadi. Selain itu, ia juga menjadi panduan untuk semua masyarakat bagi memilih atau mencari sahabat yang terbaik untuk dijadikan rujukan dan panduan.